Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Masih lagi perbincangan kita tentang ahwalu yaumil qiyamah, kedahsyatan hari kiamat, yang mana tentulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tidak membawakan secara detail perkara ini, tetapi suka untuk kita menambah perbincangan ini seperti yang telah kita mulakan pada minggu yang lepas. Kita bincangkan tentang bagaimanakah keadaan manusia semasa mereka dibangkitkan daripada kematian, daripada kubur kepada mahsyar, dan kita telah bincangkan keadaan orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita nak bincang hari ini ialah halu usatil mu'minin. Keadaan orang beriman, orang mukmin tetapi bergelumang dengan dosa. Bagaimana keadaan mereka dibangkitkan di akhirat nanti? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa nastaghfirullaha wa natubu ilaih. Sebahagian orang beriman boleh jadi di dunia ini sebahagian mereka itu melakukan dosa-dosa yang menyebabkan mereka terjebak dalam kesusah payahan, kedahsyatan di hari kiamat. Jadi di sini kita akan menyebutkan sebahagian keadaan orang yang melakukan dosa daripada kalangan orang beriman dan apa yang menimpa mereka pada hari kiamat tersebut daripada musibah dan bala. Golongan yang pertama ialah mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kerana zakat adalah daripada hak-hak Allah Ta'ala yang terbesar, iaitulah hak harta. Dan mereka yang tidak mengeluarkan zakat akan diazab dengan harta tersebut di hari kiamat, ketika mana mereka dibentangkan di mahsyar. Nas telah menceritakan kepada kita, banyak nas yang menceritakan, memberitahu kepada kita bahawa azab mereka ini di padang mahsyar itu sahaja ada beberapa bentuk. Yang pertama, yumathala li sahibil mali maluhu syuja'an aqra' lahu zabibatani fayutawwiqu unuqahu wa ya'khudhu bilihzimatay sahibihi qailan lahu ana maluka ana kanzuka. Dijadikan harta yang dia simpan, dia timbun-timbun tak mau keluar zakat itu, Allah akan tukarkan menjadi ular, ya, menjadi ular besar. Ular yang tidak ada rambut kerana begitu banyak racunnya, venom dia banyak. Dan dia akan membelit tengkuk tuan harta tadi dan mematuk mematuk-matuknya. Dalam keadaan dia berkata, akulah harta yang kamu simpan, yang kamu timbun-timbun dulu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Nabi SAW kata, barang siapa yang Allah beri kepadanya harta, kita kena ingat harta ni Allah Ta'ala yang bagi. Kurnia dan fadilat, bukan sebab kita rajin kerja, bukan sebab kita pandai, bukan, ya. Semua itu hanyalah rezeki yang Allah dah tetapkan, tak berkurang dan tak akan bertambah. Akan dijadikan hartanya itu
barang siapa yang diberi oleh Allah padanya harta lalu dia tidak menunaikan zakatnya, akan dijadikan harta itu pada hari kiamat seperti ular jantan, ya, yang banyak racunnya, ya, dan ada di atas mata ular itu 2 titik hitam, ya. Macam kita katalah di dunia ni kalau kita tengok ular tedung kan, dia ada titik di atas itu sangat bahaya, sangat berbisa, ya. Yang penting maksudnya ular yang sangat bisa, ya, yang akan membelitnya pada hari kiamat. Kemudian dia akan mematuk-matuk dengan taringnya, dengan mulutnya itu. Kemudian dia berkata kepada orang yang dia belit tadi, Tuan kata dia, akulah dulu harta kamu yang kamu simpan, yang kamu timbun-timbun tak keluar zakat. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Janganlah mereka yang Allah Ta'ala telah berikan harta, janganlah mereka yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tengok, janganlah menyangka golongan yang bakhil, yang enggan mengeluarkan zakat dengan apa yang Allah beri kepada mereka, yakni harta yang Allah kurniakan kepada mereka, itu lebih baik. Jangan ingat dengan mereka menimbun-nimbun harta dan tidak mengeluarkan zakat itulah yang menguntungkan mereka. Memang banyak manusia dia menganggap begitu. Keluar zakat itu rugi, kurang harta, tapi dia tidak tahu bahawa itulah yang akan menyebabkan dia hilang keberkatan harta. Bahkan kata Allah, bal huwa syarrul lahum, bahkan ini adalah perkara yang buruk, kesannya sangat buruk untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, mereka akan dibelit dengan harta mereka tersebut pada hari kiamat. Yang kedua, azab yang menanti orang yang tidak mau bayar zakat ialah seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34-35, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kata Allah Azza wa Jal, dan mereka yang menambun-nimbun harta emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kegembiraan dengan azab yang amat menyakitkan. Tuhan kata bagi tahu mereka akan dapat azab yang menyakitkan. Apa azab itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta emas dan perak itu akan dipanaskan dalam neraka Jahannam. Fatukwa, lalu ia akan disetrika kepada dahi dan lambung mereka dan belakang mereka. Kata tadi, emas perak kita itu akan na'udzubillah dipanaskan Allah Ta'ala dengan api neraka, kemudian ditekap ke badan orang yang tak bayar zakat. Dikatakan kepadanya, inilah dia harta yang kamu timbun-timbun untuk kamu simpan diri kamu, rasakan. Rasa, ambil rasa. Seronok sangat nak simpan, nak dakap harta ni, nak ambil, aku bagi jadi panas macam dengan api neraka, lekap dekat badan. Dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tidak ada orang yang menyimpan harta emas dan perak yang tidak dia mengeluarkan padanya haknya zakat dan lain-lain, melainkan pada hari kiamat dia akan dijadikan kepingan-kepingan besi yang panas daripada api, kemudian akan ditekap kepada badan, dahi, dan juga lambung dan juga belakang. Setiap kali besi itu telah kepingan-kepingan emas dan perak yang berapi itu sejuk, dipanaskan semula. Begitulah seterusnya, selama-lamanya dia diazab begitu,
pada hari yang bersamaan dengannya satu hari kita bersamaan 50,000 tahun sehinggalah Allah menghisap amalan. Ini keadaannya di mana? Di mahsyar, ya. Ketika dia sedang menanti untuk dihitung amalannya. Na'udzubillahi min dzalik. 50,000 tahun dia duk tunggu di pada mahsyar itu, itulah keadaannya. Dia keluar daripada kubur dia, tu dia reta dia duk sedia jadi besi panas. Ya, emas perak dia semua Tuhan dah panaskan dengan besi, lekat dekat badan dia. Dia tunggulah sampailah tiba giliran dia untuk dihitung. Kemudian ditunjukkan jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Kalau dia ada amal-amal lain yang boleh mengampunkan dosanya dan sebagainya, adalah peluang. Kalau tidak, dahlah tadi di padang mahsyar kena azab, na'udzubillahi min zalik. Kemudian dibawa ke neraka pula. Ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana pula dengan unta ya Rasulullah? Nabi kata unta pun sama. Siapa yang belau unta, tak keluarkan zakat, di hari kiamat, orang tua unta itu akan diletakkan, ditelentangkan di tanah yang lapang, yang rata di padang mahsyar itu, dia akan ditelentangkan. Kemudian disuruh unta-unta dia itu buat rampage atas dia. Pijak, injak dia. Jadi kalau dia ada berapa ribu ekor unta, semua unta tu akan berjalan atas badan dia, pijak dia. Ulang pusing. Habis yang pertama, yang hujung sekali, ulang balik main unta yang pertama. Jalan, lenyek dia. Lenyek lagi. Macam itulah dia di padang mahsyar. Sementara nak tunggu dihitung amalannya. Kemudian Nabi kata, fayura sabiluhu ilal jannati awin nar. Ditunjukkan jalannya ke syurga atau ke neraka. Ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaan orang yang ada belah lembu dan kambing? Tak bayar zakat. Nabi kata sama juga. Ditelentangkan dia di padang mahsyar. Lalu disuruh binatang-binatang tadi datang. Tanduk dia, pijak dia, ragut dia. Ya. Semuanya akan datang lenyek-lenyek dia. Sampailah 50,000 tahun dia di padang mahsyar macam itulah. Sampailah dia dihisap amalannya. Fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Lepas dah dihitung, barulah dibawa sama ada ke syurga atau neraka. Itu keadaan di mahsyar bagi orang yang tak bayar zakat. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua, orang yang sombong di muka bumi ini. Apa dia sombong? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan memandang hina kepada manusia yang lain tanpa hak. Ya. Jadi maknanya kalau kita pandang remeh kepada orang, bila orang tu cakap betul dekat kita, kita tak mau terima. Kita tak mau terima pasal apa? Pasal hang ni lebih rendah kedudukan daripada aku. Macam Fir'aun tak mau terima nasihat Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa lebih rendah kedudukan daripada dia pada anggapan dia. Maka ini adalah petanda sombong yang paling jelas. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bagaimana orang yang sombong? Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna amthal al-dharri yawm al-qiyamati fi suwarir rijal yaghshahumul dhullu min kulli makan. Akan dibangkitkan di mahsyar itu orang yang sombong seperti semut-semut halus. Az-zar, semut merah yang halus itu yang kita tak perasan, yang kita lalu kita pijak-pijak lenyek-lenyek dia tu. Yang halus sekali, semut merah halus sekali. Kan? Yang kalau kita berjalan tu siapa pun tak sedar, semua orang pakat pijak-pijak dia. Kan? Akan dibangkitkan dia bersaiz kecil itu di padang mahsyar dalam rupa manusia. Tapi dia manusia. Atau kita sebut di padang mahsyar, manusia itu akan dikembalikan jasadnya tetapi dalam rupa yang berbeza juga. So jasad orang yang sombong dikeluarkan dari kubur dia kecil halus macam semut merah. Jadi orang pakat pijaklah dia habis. Yaghshahumuz dhul min kulli makan. Akan datang padanya kehinaan, pijakkan, injakkan dari segenap segi. Orang pakat pijak-pijak lenyek-lenyek dia. Na'udzubillahi min zalik. Ya, ini keadaan
Orang yang sombong. Orang yang sombong. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, "Akhna'u ismin 'inda Allah yawmal qiyamah rajulun tasamma malikal amlak. La malika illa Allah azza wa jal." Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat ialah lelaki yang memakai gelaran raja segala raja. Tiada raja yang sebenarnya melainkan Allah. Jadi orang yang meletakkan pangkat diri dia berlebih-lebihan, ya, dialah raja teragung di dunia, raja terhebat di dunia, pemimpin teragung, ya. Ini semua di padang mahsyar nanti siaplah. Na'udzubillahi min zalik. Di antaranya ada beberapa dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan pelakunya dan tidak akan memberikan mereka kesucian pada hari kiamat. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim. Allah tidak akan berbicara dengan mereka lagi. Bahaya tak kalau Tuhan tak mau bercakap kita di mahsyar? Bahaya. Sebab nanti kita akan bincang, ya. Yang akan dihisap inilah yang akan ada peluang untuk selamat. Ada golongan yang Tuhan takkan hisap dah. Tuhan suruh malaikat ambil campak terus dalam neraka. Jadi inilah maksud la yukallimuhumullah. Mana mereka ni Tuhan dah tak peduli dah. Tuhan tak mau kira dah amalan mereka. Tuhan kira suruh malaikat ambil campak terus dalam neraka. Itu maksud Tuhan tak mau cakap dengan mereka. Kalau tidak, orang mukmin semua Tuhan cakap, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ya. Orang mukmin yang ada peluang untuk diampunkan dosa, Tuhan akan bercakap setiap seorang dengan mereka. Yang Tuhan tak mau bercakap ni, maknanya tak ada dah. Amalan baik dia tak ada apa lagi nak ditimbang. Semuanya dah dihapus kira. Yang tinggal hanyalah dosa yang melayakkan dia seperti orang kafir dihumban terus dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Siapakah golongan-golongan ini? Di antara golongan ini, mereka yang menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan al-haq. Seperti perangai pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah 174, 175. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Alkitab dan menjualkannya dengan harga yang murah, dan ini dengan habuan dunia. Bukan harga murah tu maknanya RM1, RM2, tapi habuan dunia itu memang murah. Mereka itu tidak akan makan dalam perut mereka kecuali neraka. Akan mereka itu disumbat, dimakan dengan azab api neraka. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Tidak akan ambil kira lagi amalan soleh mereka. Semuanya dihapuskan. Dan bagi mereka azab yang sangat menyakitkan, sangat pedih. Mereka lah orang yang membeli, menukar ganti kesesatan dengan memberikan petunjuk, dan azab digantikan dengan keampunan. Mereka jual hidayah Allah untuk mendapatkan kesesatan. Menjual keampunan Allah untuk membeli kemurkaan dan azabnya. Betapa mereka itu boleh tahan api neraka. Tuhan ejek pula di hujung ayat. Allahu Akbar kabira. Tuhan kata, boy, tahan sungguh mereka api neraka dah. Tu maksud dia lah, kerana terjemah betul-betul. Fama asbarahum 'alan nar. Ma di sini ma ta'ajub. Tuhan kata, amboi, tahan sungguh hangpa dengan neraka dah. Tu maksud dia. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maksud ayat ini wala yukallimuhumullahu wala yuzakkihim.
Iaitulah kerana Allah Ta'ala sangat murka kepada mereka kerana mereka menyembunyikan apa yang mereka telah tahu. Maka mereka berhak mendapat kemurkaan Allah. Maka Allah tak akan pandang lagi kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dan tidak akan memuji, yakni tidak akan puji mereka, bahkan dia akan mengazab dengan azab yang menyakitkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang ditanya soalan lalu dia menyembunyikan apa yang dia tahu, dia saja tak mau bagi tahu supaya orang sesat. Dia sembunyi ilmu tu sebab apa? Sebab takut nanti kalau dia jawab orang kata dia Wahabi pula. Kan? Orang tanya dia, Ustaz, ni apa nama, mak saya ni baru meninggal, puan adik-beradik saya meninggal, mereka nak buat kenuri arwah, boleh tak? Saya ni tak berapa nak tahu lah masalah ni. Dalam hati dia, kalau aku habak ni, orang dengar ni, dia kata aku Wahabi naya, tak masuk TV dah lepas ni, dia kata. Kan? Uljima bilijamin min nar. Pada mahsyar esok Tuhan akan buh tali kekang dekat mulut dia daripada api neraka. Biar tu tenganga gitu. Na'udzubillah min zalik. Tuhan akan tutup kunci mulut dia dengan tali kekang daripada neraka. Mulut dia tu akan dikekang dengan neraka. Na'udzubillah min zalik. Tak. Pasal apa tak mau habaq benda hak betul. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Di antara golongan yang Allah Ta'ala murka pada hari kiamat, yang Allah tak mau bercakap dah, Allah tak akan puji mereka, bagi mereka azab yang menyakitkan. Mereka yang mengurai, yang meleraikan perjanjian mereka, tidak melaksanakan perjanjian mereka dengan Allah, dan menjual sumpah mereka dengan harga yang murah, dengan habuan dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ali Imran 77. Sesungguhnya mereka yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah untuk mendapat habuan dunia, mereka itu tiada lagi ganjaran yang baik untuk mereka di akhirat. Tuhan tidak bercakap lagi dengan mereka, tak akan pandang lagi mereka pada hari kiamat, tidak akan puji mereka, bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya dalam Sahih Muslim daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم." Tiga golongan yang Allah tidak akan bercakap, tidak akan pandang lagi mereka di hari kiamat, tidak akan puji mereka, tidak akan, bahkan bagi mereka itu azab yang sangat menyakitkan. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, manhum? Khasiru wa khabu. Siapa dia? Mereka ni ya Rasulullah, kata Abu Dzar. Rugilah mereka ini. Qal wa a'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 3 marrat. Nabi sebut 3 kali. Apa dia? Qala al-musbil. Yang pertama, orang yang menabuhkan pakaiannya melebihi paras buku lalinya. Kerana apa? Tentulah orang ini termasuk orang yang sombong, mutakabbirun. Orang yang mutakabbirun. Di antara ciri-ciri mereka ialah mereka suka melabuhkan pakaian mereka, berjalan baju meleret-leret, tengok macam raja-raja kapiak tak? Baju dia sampai nak kena orang usung kat belakang. Ini adalah adatul mutakabbirin. Adat orang jahiliyah, adat orang yang sombong.
Na'udzubillahi min zalik. Ini perbuatan yang cukup dicela di sisi syarak. Ya. Yang itulah yang dikatakan isbal. Ya. Wal mufiq sil'atahu bil halifil kadhib, yang meniaga nak bagi laku barang dia dengan sumpah yang bohong, buat testimoni palsu. Ya, dia promote barang dia dengan penyataan palsu, konon orang ni beli barang dia bagus, baik dah, apa buat review bagus, rupanya review tu paid review, dibayar. Orang tu tak beli, tak pakai pun. Kan? Buat iklan TV. Saya dah cuba barang ini, lihat wajah saya. Padahal muka kawan tu memang dah putih melepak daripada dia keluar daripada perut mak dia. Kan? Ini semua adalah al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, dengan sumpah-sumpah palsu. Wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian dia. Na'udzubillahi min zalik. Ini besar-besar ya. Naam. Dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan juga riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim." 3 golongan yang Allah takkan bercakap lagi dan takkan memandang mereka. Rajulun halafa ala sil'atihi laqad u'tiya biha akthara mimma a'ta wa huwa kadhibun. Yang pertama, orang yang bersumpah secara bohong bahawa dia beli harga barang ni sekian-sekian, saya jual kat abang ni kira harga diskaun ni abang oi, dia kata. Padahal dia beli murah daripada tu. Dia letak harga tinggi melangit, lepas tu dia bagilah diskaun 1% dekat kawan tu. Dia kata ni kalau saya jual kurang lagi apa ni rugi bang oi, ni dah kira rugi lah ni, dia kata. Saya tak kira tak ambil untung ni. Dia punya bohong. Niaga apa tak ambil untung, bohong kan? Jadi dia kata, dah saya tak ambil untung ni, untuk abang special price. Padahal semua peniaga dia semua orang beli dia abang itu. Kan? Dia main psikologi. Kan? Setiap kali orang nak beli barang dia, abang ni pelanggan special ni, saya tak bagi ke orang lain ni. Ni kira saya beli ni, saya jual ni kira tak ambil untung ni bang. Dia kata. Padahal bohong tak? Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-'asri liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslim. Dan orang yang bersumpah bohong, bukan saja bohong, bila dia bersumpah bohong, lepas waktu asar pula tu. Kan? Waktu asar ni waktu yang disaksikan oleh para malaikat, bertukar malaikat lepas selain pada waktu subuh, waktu asar. Jadi biasanya bila nak bersumpah, hakim panggil mahkamah lepas waktu asar, mai bersumpah. Supaya benda itu disaksikan oleh malaikat yang jaga kita waktu malam dan malaikat yang jaga waktu siang. Dah lah malaikat jadi saksi, dia pergi bohong pula untuk mengambil harta orang mukmin secara tidak sah. Dia orang tu kata, saya ni, dia ni ada hutang dengan saya tu hakim, tapi saya tak ada bukti, tak ada dokumen apa. Hakim panggil, dia kata sekali lepas asar hamai sini, hang sumpah betul ke dia ni ada hutang dengan hang ke tak ada hutang? Dia pun sumpah, demi Allah saya tak ada hutang dengan dia. Jadi dia buat macam mana? Kawan tu tak ada dokumen. Jadi hakim pun pakai sumpah kawan tu, lepas dia. Dia pun ambil kata orang dengan cara tidak sah. Allahul musta'an. Wa rajulun mana'a fadla ma'in. Dan orang yang tidak mau beri air yang lebih. Tak mau bantu orang yang susah sedangkan dia ada kelebihan harta. Orang tu main minta dekat dia, saya nak ayak. Ya. Dia tak bagi. Dia tak bagi, padahal kawan tu duk harga hak-hak. Sedangkan itu adalah, boleh kalau kawan tu mati, dikira dia sudah membunuh. Na'udzubillah min zalik. Fayaqulu Allahu yawmal qiyamah, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Pada hari kiamat, Tuhan kata dekat dia, hari ini aku tak bagi dekat kamu fadlilah, kurniaanku,
seperti mana kamu tak bagi dekat orang kelebihan harta yang kamu tak buat apa pun. Tu semua aku yang bagi dekat hang. Apa yang hang kalut nak tahan sangat? Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Di antaranya juga dari riwayat Sahih Muslim dan Sunan Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa 'ailun mustakbir." Tiga golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, tidak akan memuji mereka dan tidak akan pandang kepada mereka dan bagi mereka azab yang menyakitkan, yang memedihkan. Orang tua, yang pertama orang tua dah tua bangka tapi nak berzina juga. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Dosa semakin kurang faktor untuk orang itu buat, tapi dia buat juga, maka dosa itu semakin berat. Dibanding orang muda yang berzina, dia memang ada syahwat. Allah lebih memaafkan orang ini daripada orang tua yang dalam dah terketak-ketak, tapi gigih juga nak pergi berzina. Kan? Sampai sebotol Viagra ambil, punya nak berzina. Na'udzubillahi min zalik. Sanggup. Ya, dah tak larat nak bangkit dah pun. Tapi sanggup cari ubat pasal apa nak berzina. Orang macam ini Tuhan memang tak pandang lah. Ini memang perangai jelek. Ini maksudnya dosa dah sebati dengan jiwa dia. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Wa malikun kadzdzab. Raja, pemerintah yang bercakap bohong. Pemerintah nak cakap bohong pasal apa? Dia bukan takut ke siapa. Tak. Ini tak. Kita kalau menang pilihan raya ni, kita akan bagi itu ini. Mai-mai, dah tu kita cakap je dulu. Tak tahu pun kata nak menang, kata. Kan? Dia habaq dekat rakyat dia, jangan risau. Kerajaan, semua keadaan under control. Kita masih ada lagi, kita masih mampu kawal lagi, kita boleh lagi. Padahal dia tak boleh buat apa dah. Pasal apa dia cakap bohong? Bukan ada siapa dia yang takut dekat siapa. Kan? Dia pemerintah. Dia di atas. Pasal apa dia nak cakap bohong? Kan? Jadi ini orang yang macam ini Tuhan sangat-sangat benci. Berbanding orang yang lain cakap bohong mungkin sebab takut kena ugut ke, kena apa ke. Dia pemerintah. Siapa nak ugut dia? Kan? Tak ada siapa nak ugut dia. Kan? Melainkan dia cakap bohong tu pasal apa? Pasal sayang ke kerusi dia, ke kerajaan dia, takut tumbang. Kan? Nak pertahan kuasa, tamak kuasa saja. Kan? Bukan ada sebab apa pun, dia bukan ada takut dekat nyawa dia. Bukan ada siapa nak bunuh dia kalau cakap bohong. Bukan ada siapa nak rampas harta dia kalau cakap bohong, kalau dia cakap betul. Tak? Dia pasal apa dia cakap bohong? Hanya kerana syahwat. Tamakkan harta, tamakkan kuasa. Wa'ailun mustakbir, dan orang fakir, miskin tapi sombong. Dah lah miskin, nak sombong pula. Kan? Bapa kedana, tak ada apa, tapi orang nak ajak sombong, tak mau dengar kebenaran. Dia rasa dia lagi pandai, lagi bagus. Ini adalah golongan yang, tiga golongan yang Allah Ta'ala sangat benci. Antaranya juga dalam riwayat yang lain daripada Abdullah bin Ibnu Amrin radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, tiga golongan yang Allah tidak akan pandang mereka pada hari kiamat. Al-'aqu liwalidayh, yang derhaka pada ibu bapa. Ya. Wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, dan wanita yang memakai pakaian seperti orang lelaki dan yang sebaliknya lah. Transgender. Golongan LGBT. Na'udzubillahi min zalik. Wad dayyuth, dan lelaki dayyuth yang membiarkan isteri dan keluarganya melakukan maksiat. Dan riwayat lain menyebutkan, innal ladzi ya'ti imra'atahu fi duburiha la yanzurullahu ilaih. Barang siapa yang mendatangi istrinya pada duburnya, Allah tidak akan pandang.
Kalau dia liwat isteri dia pun Tuhan tak memandang dan azab dalam akhirat nanti. Yang meliwat orang lelaki lagi lah. Na'udzubillah min zalik. Riwayat yang lain pula Nabi SAW bersabda, La yanzurullahu yawmal qiyamah ila man jarra thawbahu batara. Inilah tadi golongan yang isbal, yang melabuhkan pakaian sebab sombong, ya. Na'udzubillah min zalik. Golongan ini Allah tidak akan pandang dan lihat. Di antara lagi yang yang diazab di mahsyar ini ialah mereka yang lebih selesa hidup kesedangan dunia dan tidak ada ingat langsung nak membantu fi sabilillah. Ya, dia ni beza dengan yang tadi, yang pertama tak bayar zakat. Hak dia ni dia bayar zakat, tapi dia tak peduli sangat, tak ambil kisah nak sedekah ke, nak cari-cari orang susah ke, kok ada orang susah nak bantu. Dia kata kita dah bayar zakat, sudah peduli hai orang. Kita hidup sama kita, suka-suka, sudahlah. Kira dia tak ada ambil tahu langsung kesusahan orang muslimin yang lain, jiran-jiran sebelah rumah dia, ya. Tak ada ambil tahu langsung. Dia kira nak hidup senang dia. Nak hidup senang dia. Kan? Tahun ni nak tambah kereta satu lagi lah. Kereta 2 biji lah, nak beli kereta yang ketiga. Padahal hak kereta yang satu lagi tu, hak nombor 2 tu pun buat keluar untuk jalan dalam taman saja. Dalam kawasan perumahannya tu pun takut bateri mati. 3 hari sekali start enjin, tak bawa pun. Pasal apa? Tak guna pun, saja beli. Seronok-seronok, dah duit banyak dia kata. Nak beli kereta yang ketiga. Padahal tu jiran dia tiap-tiap hari naik motor, basah kena hujan, kan? Tak mampu nak beli kereta. Haram dia tak ambil beli, kan? Yang ini, golongan ini Tuhan cukup marah, kan? Sabda Nabi SAW, dalam hadis mauquf daripada Abu Dzar radhiyallahu anhuma, Abu Dzar radhiyallahu an dalam sahihain, dia kata innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang banyak harta akan jadi sikit pada hari kiamat. Illa man a'tahu Allahu khairah fanafaha fihi biyaminihi wa shimalihi wa baina yadayhi wa waraihi wa amila fihi khairah. Orang yang himpun harta akan menjadi sedikit hartanya di hari akhirat, sedikit pahalanya. Kecuali orang yang bagi dia kekayaan, yang Allah bagi kepadanya kekayaan, lalu dia menghambur-hamburkan hartanya di kanan, kirinya, depannya, belakangnya, dan melakukan amal kebaikan. Yang ini dia bagi sedekah mata-mata. Yang ini tidaklah menerima kerugian. Nabi SAW bersabda, Al-aktharuna humul asfaluna yawmal qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa kasbuhu tayyib. Orang yang banyak harta itulah yang paling rendah kedudukannya di hari kiamat, kecuali yang duk bagi hartanya ke sana ke sini, duk bagi sedekah harta, dan sumber hartanya itu daripada yang baik dan halal. Itu syarat. Syarat untuk kita kata harta dia selamat di akhirat nanti daripada kehinaan. Di antara dosa yang menyebabkan kita jadi masalah di mahsyar ialah orang yang memungkiri kontrak dan janji, al-ghadir, yang melakukan khianat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bila orang Madinah keluar nak memberontak kepada Khalifah Yazid ibn Muawiyah, dia datang dan dia ingatkan dan dia baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa' faqila hadhihi ghudratu fulan ibn fulan, rawahu Muslim. Apabila Allah menghimpunkan orang yang awal dan yang akhir, semua manusia itu pada hari kiamat, di pada mahsyar, akan dipacakkan bagi orang yang khianat, yang mungkir janji, yang langgak sumpah setianya, satu panji yang dengan itu ditanda di situ, inilah dia pengkhianatan fulan dan fulan. Nas'alullah al-afiyah.
Nabi SAW bersabda, di kulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumil qiyamah. Setiap orang yang memungkiri janji itu akan ada bendera dipacakkan di punggungnya pada hari kiamat. So ada bendera duduk naik di belakang dia. Orang tahu, oh dia ni lah ni. Hak dulu yang, dulu baiat dengan satu pemerintah, kemudian dia mungkir janji dekat pemerintah tersebut, dia jatuhkan. Tak? Sebab apa? Perbuatan itu menyebabkan kerosakan yang tidak ada sudahnya bagi umat Islam. Yang inilah yang mungkin janji sekian. Janji kata nak bagi ini dekat buat kontrak perjanjian, perniagaan. Maksud dia khianat kawan dia. Kan? Dia bolot harta, dia tukar nama syarikat dan sebagainya. Ini semua adalah ghadir. Kan? Janji kata share 50-50, tengok-tengok dia tukar nama bulan-bulan, dia bolot habis semua. Allahul musta'an. Di antaranya juga ialah ghalul. Al-ghalul ni apa? Orang yang ambil harta rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan. Ya? Sebelum dibahagi-bahagikan, dia dah ambil, dicuri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 161, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siapa yang ambil harta rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan, maka dia akan datang hari kiamat, dia usung harta tersebut. Kemudian akan dilunaskan setiap jiwa itu berdasarkan apa yang dia buat dan mereka tidak dizalimi. Jadi waktu di padang mahsyar dia akan keluar kubur dia, duk heret benda itu. Dalam hadis Nabi SAW berkata, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqul la amliku laka syai'an qad ablaghtu. Nabi kata, janganlah sampai nanti di hari kiamat aku jumpa hampa ni di padang mahsyar, duk usung atas tengkuk dia ada unta, hak yang dia curi, hak dia ambil daripada harta rampasan perang yang belum dibahagi-bahagikan. Dan unta tu duk keluar bunyi rurak. Dia kata, ya Rasulullah tolong aku. Nabi kata, aku tak tahu, aku tak ada tolong hang. Aku dah habaq dah dulu, jangan buat lagu ni. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi farasul lahu hamhamah. Fayaqulu ya Rasulullah fa'aqul la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Janganlah nanti hari kiamat aku jumpa hampa keluar kubur duk tanggung kuda atas tengkuk dia. Kuda hak dia ambil daripada harta rampasan perang yang belum dibahagi-bahagikan. Lalu dia kata, ya Rasulullah tolonglah. Aku jawab balik dekat dia, aku tak tahu, aku tak boleh buat apa. Aku dah habaq dah, jangan buat lagu ni dulu. Hang buat juga. Demikianlah Nabi sebut. Kemudiannya kambing, kemudiannya macam-macam lah. Kita kata Nabi sebut dalam hadis ni yang panjang. Ya. Siapa pun yang ambil harta akan datang bersama dengan barang tersebut. Di antaranya orang yang merampas tanah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akhadha min al-ardi shay'an bighairi haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamah ila 7 aradin. Siapa yang ambil tanah tanpa haknya, dia akan ditenggelamkan ke dalam tanah itu pada hari kiamat sehingga ke 7 pelosok bumi, 7 petala bumi. Dia ubah batu sempadan, ambil tanah kebun kawan dia dan sebagainya, tukar orang panggil geran tanah, ubah nama dia, ya. Pak dah mati, dia pegang geran tanah, dia pergi tukar sengat ubah nama dia. Adik-beradik lain kata, abang mana dia tanah pak kita bila nak bagi faraid? Dia kata, tak ada, tanah tu pak tukar ubah nama aku seorang lah. Dia kata, tu dia. Yang ini Tuhan akan tenggelamkan dia dalam perut bumi hari kiamat esok, 7 petala bumi, 7 tingkat bumi. Di antaranya ialah orang yang ada 2 wajah, orang yang suka bermuka-muka, talam 2 muka. Syarrun nas yawmal qiyamah al-mutalawwin alladhi la yathbutu ala halin wahidah wa mawqifin wahid fayati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin.
Orang yang paling buruk pada hari kiamat yang ada banyak wajah, banyak warna. Tidak ada tetap. Dia main dekat orang ni muka macam ni, main dekat orang ni muka macam ni. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna syarran nasi yawm al-qiyamati dhal wajhayn alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan Muslim pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kamu akan dapati orang yang paling buruk keadaannya pada hari kiamat, orang yang bertalam dua muka, yang datang kepada orang ini dengan wajah yang lain, orang ini wajah yang lain. Dan datang dalam sebahagian hadis bahawa golongan ini akan ada baginya lidah daripada api neraka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafaz baginya dan Bukhari dalam Adab Mufrad dan Ad-Darimi dan Abu Ya'la dan lain-lain daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanun min narin yaumal qiyamah. Siapa yang bertalam dua muka di dunia, pada hari kiamat Tuhan bagi dia lidah daripada api neraka pada hari kiamat. Di antaranya lagi ialah pemerintah yang tidak ambil tahu urusan rakyat. Yang lepas habis menang pilihan raya, kira dia ruyuk lah, tak nampak lah, kan? Tunggu pilihan raya yang next pula lah, kan? Kira lepas tu dia tak ambil kisah dah. Penduduk kawasan dia jadi apa, kebulok ke apa ke, dia tak ambil tahu. Jalan pecah ke, jalan berlubang ke, motor tersangkut tengah jalan ke, dia tak ambil tahu, kan? Dia kira lepas tu duduk seronok-seronok, beli rumah baru, beli kereta baru, kahwin seorang lagi. Rakyat jadi apa, dia tak kisah, kan? Yang ini Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih daripada Abi Maryam Al-Azdi, katanya qala Rasulullah SAW, man waliya min umuril muslimin syai'an fahtajaba duna khullatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyamah duna khallatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqrih. Barang siapa yang menjadi pemerintah orang Islam, menjalankan urusan orang muslimin, kemudian dia melindung diri, menghilangkan dirinya daripada mereka, tidak melaksanakan keperluan mereka, tidak ambil kisah hajat mereka, susah payah mereka, maka Allah juga akan melindungi, menghalang dirinya daripada berjumpa dengan orang ini pada hari kiamat dalam keadaan dia sangat memerlukan rahmat dan fadilat Allah Ta'ala pada hari tersebut. Dia tak mau layan orang, kan? Ada telefon off, pejabat tutup, tak mau buka, tak? Cukup bulan ambil gaji, ambil bonus, lepas tu ya. Nas'alullah al-afiyah. Yang seterusnya, alladhi yas'al wa lahu ma yughnih. Di antaranya juga yang bahaya ialah orang yang ada harta tapi minta harta orang lain untuk menimbun harta. Akan dibangkitkan orang yang duk minta harta manusia sedangkan dia sudah pun cukup harta. Pada wajahnya akan ada calak-calak, cakaran-cakaran. Telah dikeluarkan riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Tirmizi dan Ad-Darimi dan lain-lain daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala wa lahu ma yughni ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamati khadushan aw khamushan aw kaduhan fi wajhihi. Siapa yang duk minta kepada manusia sedangkan dia sudah pun ada apa yang mencukupkan untuknya, masalahnya, persoalannya itu, permintaannya itu akan datang pada hari kiamat dengan keadaan wajahnya itu akan ada cakap-cakap calak balak. Qila ya Rasulullah wa ma yughni, ditanya wahai Rasulullah, apa yang mencukupkannya? Qala 50 dirhaman atau qimatuha min az-zahab. Nabi kata 50 dirham atau yang cukup dengannya. Dia ada cukup harta untuk makan, untuk minum. Tapi dia saja nak minta harta daripada orang, minta derma, minta sedekah untuk nak hidup lebih senang. Ya. Dia sudah cukup dengan, maksudnya dia ada duit yang cukup untuk keperluan asas yang dia boleh hidup. Ya. Yang tidaklah sukar untuk dia hidup. Tapi sengaja nak minta supaya dia jadi kaya. Man sa'ala amwalan nasi takathuran.
Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Imran ibn Husain, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'alatul ghina syainun fi wajhihi yaumal qiyamah. Orang yang kaya, yang sudah ada reta, minta lagi reta daripada orang, akan menjadi kejelekan pada wajahnya pada hari kiamat. Wajah dia akan ada aib pada hari kiamat. Dia calak-jalak tadilah. Di antaranya juga kesalahan yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat bencana di padang mahsyar ialah meludah ke arah kiblat. Ke arah kiblat adalah arah yang dimuliakan, yang suci. Oleh sebab itu telah datang hadis-hadis yang melarang kita menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika membuang air kecil ataupun air besar. Yang ini di kawasan lapang yang tidak ada dinding penutup. Dan di antara yang dilarang akannya oleh Rasulullah SAW ialah meludah ke arah kiblat. Dan telah diberitahu bahawa dan baginda telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang mengeluarkan, meludahkan kahaknya ke arah kiblat akan datang pada hari kiamat, dan kahaknya itu melekat di wajahnya. Riwayat Al-Bazzar dalam Musnadnya dan Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam sahih kedua-duanya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya tub'atsun nukhamatu fil qiblati yaumal qiyamah wa hiya fi wajhi sahibiha. Segala kahak hingus yang diludah ke arah kiblat akan dibangkitkan melekat di wajah tuan yang ludah tersebut. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi wa Ibn Hibban fi sahihihi an Hudzaifah bin al-Yaman an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man tafala tijaha al-qiblah jaa yawm al-qiyamah wa tafluhu baina 'ainayhi wa isnaduhu sahih. Abu Dawud mengeluarkan dalam sunannya, Ibn Hibban dalam sahih daripada Hudzaifah bin al-Yaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, siapa yang meludah ke arah kiblat akan datang pada hari kiamat dan ludahannya itu duk melekat dekat di antara dua matanya. Dan sanadnya adalah sahih. Dan di antara dosa besar yang ramai orang tak perasan ialah bohong berkenaan mimpi. Dia tak mimpi tapi dia kata dia mimpi. Dia akan dihukum mereka yang berdusta pada mimpinya pada hari kiamat dengan dibebankan, disuruh untuk dia mengikat di antara dua syairah. Yang ni disuruh dia cantumkan dua butir biji barley, gandum. Yang mana benda tu tak mungkin dia buat. Disuruh dibuat benda yang mustahil, di luar kemampuan dia. Na'udzubillahi min zalik. Dan orang yang mendengar perbincangan orang lain dalam keadaan orang tersebut tak suka, akan dituang ke dalam telinganya dengan tembaga yang cair, yang panas. Riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihilmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratayn wa lan yaf'al wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu subba fi udhunihi al-anuk yawm al-qiyamah. Siapa yang mendakwa dia mimpi sedangkan dia tak mimpi, dia kata aku mimpi gini-gini entah malam, padahal dia tak mimpi pun, saja bohong, akan disuruh untuk dia mencantumkan dua butir barley, sedangkan tak boleh buat, sampai ke sudah tak boleh buat. Terseksa tak? Terseksa. Kita disuruh buat macam itu. Pasal apa? Dia bohong dalam mimpi dia. Dan dia takkan mampu buat sampai bila-bila pun. Dan siapa yang dengar kepada perbincangan orang lain duk bercakap, duk bercerita, sedangkan mereka tak suka, dia duk bang dengar. Tahu bang dengar? Dia duk mengintak dengar dengan telinga dia. Atau mereka lari daripada takut dia dengar benda rahsia orang nak bincang, akan dituang dalam telinganya tembaga cair panas pada hari kiamat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Inilah di antara keadaan-keadaan dosa besar yang akan ada kesannya sebelum dimasuk neraka, di pada mahsyar lagi. Na'udzubillahi min zalik, akan ada natijah kesan buruknya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kita dan melindungi kita daripada perkara-perkara ini. Soalan datang di sini, dia kata dia tak solat, penipu, pura-pura maksiat. Tak faham, tak ada apa-apa. Adakah kita kena teruskan bantuan makan minumnya?
apakah maksud bantuan makan minum di sini? Kalau dia orang yang di bawah tanggungan kita, di bawah nafkah kita, ya kita kena teruskan, ya. Dan tapi kita boleh sebagai ta'zir, seperti mana kita kata kalau hang tak bertobat, aku akan potong nafkah ataupun aku akan kurangkan perbelanjaan masalahnya. Tapi ini kalau orang yang di bawah nafkah kita, tak boleh lah pasal dia tanggungan kita. Kita boleh sekali-sekala ugut dia atau kurangkan bantuan dan sebagainya. Tapi kalau orang tu yang kita bukan di bawah tanggungan kita, secara asalnya zakat kita tak bagi kepada orang yang fasik. Orang yang fasik. Dan orang yang buat dosa, kita tak bagi kepada dia bantuan yang dia guna untuk buat maksiat dia. Ya? Kalau dia tidak guna untuk maksiat dia, tidak mengapa. Tapi kalau kita bagi untuk dia buat maksiat dia, maka itu tidak boleh. Adakah ini dianggap kalau dia ada kakak dan abang, maknanya dia kena teruskan. Kalau adik dia memang di bawah tanggungan dia pun kena teruskan nafkah sebab dia di bawah tanggungan mereka. Tapi dalam masa yang sama mereka kena nasihat dan terus nasihat, dan jangan lupa berdoa semoga Allah Ta'ala memberi hidayah, kerana nasihat saja tidak cukup, mestilah ada doa supaya Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Kita hanya boleh nasihat, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita jangan bantu dia kalau benda tu memang jelas dia nak guna buat maksiat dia. Kita tak bagilah. Buku yang anda baca sekarang ialah daripada Silsilah Aqidah karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan ia ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggeris pun ada. Dia ada 8 jilid semua. Dia ada setiap satu rukun iman itu ada buku yang khusus. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, alam jin dan syaitan, rasul, kitab, kiamat sughra, kiamat kubra, syurga neraka, dan juga qada dan qadar. Dan memang bagus, soalan ni bagus. Anda sarankan supaya kita ada buku-buku macam ini dalam keluarga kita sebagai bacaan kita dan bacaan bersama keluarga, ya. Kerana buku ni mudah untuk dibaca, difahami, tidak sukar, insya-Allah taala. Dan siapa yang nak follow pengajian dia, Yayasan Ta'lim dulu, Ustaz Fadil Ustaz Yunus hafizahullah taala telah pun ada siri pengajian lengkap kitab ini daripada jilid pertama sampailah habis. Saya ingat Ana sampai habis. Ya, memang dulu Ustaz Yunus ada buat kelas kitab ini. Yang nak baca sebagai bacaan tambahan, sebab dalam wasatiyah tidak disebutkan masalah-masalah ini, tapi anda rasa benda ni perlu kerana tujuan kita beriman dengan hari kiamat ni. Inilah dia untuk kita bersedia untuk kita menghadapi hari kiamat. Ini adalah dia punya cover dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab yang ni lah. Dia ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu ada. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggeris pun ada. Ya. Ini adalah yang bahasa Arab. Buku ni ma'ruf, masyhur, popular. Popular. Ya. Diketahui. Sebut saja siri aqidah, al-aqidah fi dhaw'il kitab wa sunnah, karangan Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Biasanya orang tahu. Orang yang ahli sunnah wal jamaah tahulah. Yang tak apa nak ahli sunnah wal jamaah pun tak tahulah. Nah. خير إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.